أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا فتاح يا عليم افتح قلوبنا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإلهام الملائكة المقربين اللهم نوّر بكتابك أبصارنا واشرح به صدورنا واستعمل به أبداننا واطلق به ألسنتنا وقوي به أجناننا واسرع به أفهامنا وقوي به عزامنا بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Sekali lagi kita mulakan dengan mengucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dengan kita menzahirkan kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat Allah, Allah akan tambah lagi nikmat kepada kita, terutamanya dalam kita berusaha untuk memahami kalam Allah ini. Kalam Allah adalah percakapan Allah dengan kita. Apabila kita membaca ayat-ayat Quran itu, sebenarnya Allah bertutur dengan kita, bercakap dengan kita. Jadi apabila Allah bercakap dengan kita, sangat-sangat penting kita untuk kita memahami apa oleh Allah bercakap dengan kita, ya. Itulah tujuan kita berusaha, ya, dan berkongsi ilmu yang kita ada dan sama belajar, ya, di antara satu sama lain, ya. Kita juga mengambil kesempatan hari ini untuk mengucapkan Ramadan Mubarak kepada seluruh rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita yang mengikuti kelas ini dan juga ke semua sahabat-sahabat QHS, ya, untuk melalui bulan Ramadan ini. Semoga dengan amalan kita dan usaha kita bulan Ramadan ini akan diterima Allah dan akan memperkuat lagi keazaman kita, ya, untuk mendekati Allah, insya-Allah. Okey, kita teruskan perkongsian kita dengan apa yang telah kita berkongsikan sebelum ini, dan saya terus kongsikan dengan ayat yang kita bahaskan sekarang ialah ayat 62 surah Al-Anbiya. Qalu a anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim. Semalam kalau kita kongsikan semula apa yang telah kita pelajari daripada kalimah fa'alta. So kita telah berkongsikan, iaitu pertama kita mengupas komponen fa'ala, ya. Yang pertama itu fa'al yang lam bersukun tu sebenarnya adalah daripada fa'ala. Dia adalah komponen kata kerja fi'alun madhi ma'lum wazan satu yang mabni bil fathati, yang berarti telah melakukan, ya. Jadi ada fa'il yang melakukan tu ialah di sebelah kiri, ya, yang kita terangkan di sebelah kiri itu, itu adalah fa'il dia, ya. Siapakah fa'il itu? Ialah yang ditandakan dengan ta tu, komponen fa'il pelaku muzakkar mufrad mukhatab mewakili isim dhamir anta, yang berarti kamu seorang lelaki. So apabila fa'il ni kita masukkan dalam dot ni ialah, jadi kalimah ni berarti kamu seorang lelaki, ya, telah melakukan. Dan pada masa yang sama kita juga mengambil peluang untuk menambahkan sedikit maklumat di sini, di mana
kita dapati ta ni, lam ni berbaris disukunkan, ya. Lam tu disukunkan. Mungkin kita ambil warna lain lah, ya. Dan taruhkan warna hijau, ya. Kita dapati, ya, ataupun kita guna arrow lah, ya. Lam ni mengambil tanda sukun, ya. So tanda sukun tu kita terangkan di bawah tu, iaitu kaedah, ambilkan kotak. Kita tambah maklumat semalam, iaitu huruf lam tu disukunkan apabila bergabung dengan isim dhamir anta. Pada asalnya ialah fa'ala, ya. Tetapi apabila dia bergabung dengan ta tu, maka lam tu disukunkan, ya. Semalam nanti kalau kita boleh berkongsi di manakah fa'il yang mana huruf terakhirnya disukunkan dan hurufnya tidak disukunkan, ya. Macam mana kita nak mengenal? Bagi mereka-mereka yang mengikuti kelas intensif kita, sepatutnya sudah mengenal, ya. Tapi mungkin kita boleh kongsikan dengan rakan-rakan yang lain, ya. Okey, kita clearkan drawing ini dulu. Okay, and then kita cuba kongsikan beberapa maklumat, ya, di mana huruf terakhir kepada dhamir disukunkan dan ada huruf yang terakhir tidak disukunkan, ya. Kalau untuk ke situ mungkin saya kena kongsikan dengan tuan-tuan beberapa maklumat dalam tajuk jenis-jenis kalimah ataupun tanda-tanda, ya. Let me see, salah satu daripada sini. Kalau kita ada maklumat tu di sini, kita boleh kongsikan. Okey, ya. Tidak, dia satu lagi, iaitu jenis-jenis kalimah. Ismun, kita tengok kalau ada di sini, kita kongsikan di sini. Ini dia. Okey, ini buat perkongsian kepada tuan-tuan dan puan-puan. Macam mana nak mengenal fa'il yang mana satu yang huruf terakhirnya disukunkan dan huruf terakhirnya tidak disukunkan, ya. Kalau kita besarkan sikit yang ini. Okey, ya. So di sini tuan-tuan kalau pergi kepada tajuk isim dhamir dan isim fa'il, ya. Isim dhamir dan isim fa'il iaitu pelaku. Dalam konteks yang tadi ialah dalam konteks fi'il madhi, ya, yang madhi. So bermakna fa'il di sini adalah untuk fi'il madhi, ya. So kita mula dengan mengenal dhamir dulu, ya. Dhamir kita dapati ada 3 kumpulan isim dhamir, ya. Iaitu yang pertama sekali yang dipanggilkan sebagai orang, kita ambil warna merah, orang ketiga, ya. Orang ketiga iaitu belah kanan ni, ya, tuan-tuan. Inilah semua orang ketiga, ghaibun. Dhamir berbentuk huwa, hiya. Siapa huwa? Muzakkar mufrad, seorang lelaki, ya. Dia orang ketiga, seorang lelaki. Hiya, dia seorang perempuan, ya.
Dhamir dia hiya. Lepas tu ada dhamir huma yang sama untuk dua orang lelaki dan dua orang perempuan. Kemudian kita ada dhamir hum untuk muzakkar jamak ghaibun, iaitu orang ketiga, dan juga muannas jamak ghaibun hunna. Ini semua adalah dipanggilkan dhamir, ya, isim dhamir. Kemudian kita ada kumpulan orang kedua, iaitu mukhatab. Inilah apa? Isim dhamir dia anta, anti, antuma. Antuma sama untuk lelaki dan perempuan. Lepas tu antum untuk kamu semua lelaki yang ramai, dan antunna untuk kamu semua perempuan yang ramai, ya. Kemudian kita ada dhamir orang pertama yang dipanggilkan mutakallim, iaitu ana dan nahnu. Dia ada dua saja, ya. Ana, nahnu untuk lelaki dan perempuan sama, ya. Ana dan nahnu. Jadi apabila kita membentuk kalimah fi'il madhi, ya, bila dia gabungkan dengan fa'ilnya, huruf terakhir tu ada yang disukunkan dan ada yang tidak disukunkan, ya. So yang mana yang kita nak mengenal, yang disukun ataupun yang tidak disukun, ya. So yang tidak disukunkan ialah yang ini, ya, kita tandakan dia dengan warna merah juga, iaitu daripada hiya ni sampai ke hum. Itu yang 1, 2, 3, 4, 5, ya. So bila kita ada kalimah kata kerja bila bergabung dengan fa'il. Manakah fa'il dia? Ini fa'il dia. Ya, sebelah kiri itu adalah fa'ilnya. Sebelah kanan ni adalah isim dhamir. Fa'il dia belah kiri ni untuk hiya, fa'il dia ialah ta ta'nis yang ditandakan sukun. Huma ialah alif, ya, ditambahkan alif, huruf sebelumnya di baris fathah. Untuk muannas huma ditambahkan ta dengan alif mad, ya, ta berbaris atas dengan alif mad. Sebelumnya ialah kata kerja, dan juga muzakkar jamak kalau lelaki yang ramai, ghaibun. Fa'il dia ialah waw dan alif ziyadah. Huruf sebelumnya apa? Huruf sebelumnya didommahkan, ya. So inilah 5, ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Yang ni huruf terakhirnya tidak disukunkan, ya. Kita ambil contoh dalam ayat tu fa'ala tadi, ya. Fa'ala tu apa berlaku bila bertemu dengan dhamir hiya, ta ta'nis ni dia akan jadi fa'alat. Jadi lam tu tidak disukunkan. Kalau dia bertemu dengan alif untuk huma, lam juga tidak disukunkan. Lam akan mengambil baris atas jadi fa'ala, 2 harakat. Fa'ala. Okey. Kalau dia bertemu dengan fa'il untuk muannas musanna ghaibun, iaitu 2 orang perempuan, mereka berdua ataupun mereka berdua lah, sebab dia ghaibun, ya. Mereka berdua perempuan. So di fa'il ialah ta, jadi huruf kalimah sebelumnya juga tidak disukunkan, jadilah fa'alata. Fa'alata, ya. Lam juga tidak disukunkan, ya. Sekiranya fa'ala tu bertemu dengan fa'il untuk hum, ya, ataupun fa'il untuk muzakkar jamak ghaibun, dia tambahkan waw dan alif ziyadah, ya, dan huruf yang terakhir itu didommahkan, ya, menjadilah dia fa'alu. Fa'alu, ya.
So sini dia tidak disukunkan, sini tidak disukunkan, sini dia tidak disukunkan, dan sini dia tidak disukunkan, ya. Yang pertama tu apa hal? Yang pertama tu ialah fa'il tu tidak dinyatakan, ya, tidak disebutkan di dalam kalimah tu, jadi dia tak ada kes sama ada nak disukunkan, dia hanya mengambil fa'ala saja, ya. Fa'ala, sebab dia tidak ada fa'ilnya tidak dinyatakan, kita nyatakan dia sebagai fa'il mustatir, ya. Tetapi bagi domain-domain yang lain, tuan-tuan akan lihat huruf yang terakhir itu perlu disukunkan, ya. Kita ambil warna hijau, ya. So apakah fa'il-fa'il lain yang perlu disukunkan huruf terakhir? Bermula dengan hunna, ya. Hunna iaitu, tuan-tuan lihat di sini tak berapa jelas, kita ambil warna biru lah. Biru agaknya bulan jelas sikit, okey. Ni, ya. Fa'il dia ialah na yang berbaris atas, tapi huruf terakhirnya perlu disukunkan. Jadi kalau fa'ala dia akan menjadi fa'alna, ya. Kalau fa'ala dia akan jadi fa'alna. Tetap on apa ni? Okey, begitu juga semua domain-domain di sini, ya. Domain-domain di sini perlu disukunkan, ya. Dan juga termasuklah yang sini. Semua ni yang warna biru ni, apabila kata kerja bertemu dengan fa'il dia, maka huruf yang terakhir itu perlu disukunkan, ya. Di sini sebenarnya kita tandakan, ini yang tandanya huruf akhir itu disukunkan. Ini dia, ya. Disukunkan. Okey, seterusnya kepada mutakallim mufradah dan juga mutakallim yang musanna dan jamak, ya. So kalau kita ambil fa'ala, so ini sini akan menjadi apa? Fa'alna. Okey. Di dalam ayat tadi fa'alta. So dia termasuk yang kes yang ni lah. Domain dia lah anta, jadi membentuk fi'il madhi dia akan menjadi fa'alta, ya. Kalau perempuan anti, dia akan jadi fa'alti, ya. Kalau kamu dua orang lelaki, dia lam juga disukunkan, jadilah fa'altuma. Okey, kalau kamu dua orang perempuan mukhatab, ya, juga lam tu disukunkan jadi fa'altuma. Kalau kamu semua yang ramai lelaki, lam juga disukunkan jadi fa'altum. Kamu semua ramai perempuan, antunna akan madhi dia akan jadi fa'altunna. Fa'altunna. Semua ni disukunkan, ya. Jadi keseluruhan fa'il bagi mukhatab, ya, adalah disukunkan, ya. Kemudian untuk fa'il orang pertama mutakallim pun semua disukunkan. Senang nak mengingat, ya. Orang pertama kita sukunkan huruf terakhir, mukhatab orang kedua semua disukunkan. Ghaibun satu saja yang disukun, yang lain tu tidak disukunkan. Senang nak mengingat, ya. Jadi ada berapa yang perlu disukunkan kalau menjadi fa'il kepada fi'il mudhari'? Ada satu sini, tambah dengan 6 jadi 7, 7 tambah 2 jadi 9. Inilah 9 fa'il yang huruf terakhirnya kepada kata kerja fi'il madhi itu perlu ditandakan dengan sukun, ya. Jadi yang fa'ala tu yang mana satu? Fa'ala tu yang inilah, ya. Kita tandakan dengan tadi fa'alta tu bermakna yang ni lah, kes yang ni, ya. Mana nak tanda sebelah sini? Ni dia, kita sukunkan fa'alta. Okey, so ini sebagai maklumat tambahan kepada, kalau tuan-tuan tak familiar yang mana nak disukun, yang mana yang
tak perlu disukunkan, ya. So yang perlu yang tak disukunkan, kalau kita masukkan huwa ni fa'il dia tidak dinyatakan, ya. Tapi kalau kita nak masuk sekali huwa, dia ada 5 lah. 1, 2, 3, 4, 5. Kalau saya tandakan dengan warna cross, ya, warna cross dan warna hijau, ya, ini semua tidak disukunkan, ya. Tidak disukunkan. So yang lain tu semua kita sukunkan huruf yang terakhir sebelum fa'il dia, ya. Okey, semua okey ke? Puan Mariani kan tak ada pagi ni, ya? Lalu dia yang bertanya, ya. Okey, tak apa. So diharap tuan-tuan boleh faham, ya, apa yang kita nak sampaikan pagi ini. Kita balik kepada tadi, leksi logos tadi. Kita di sini, ya. Okey. Okey, so kita sudah tadi PowerPoint slide kita bahagian 2. Okey, dah okey. So balik ke sini dan kita nak kongsikan apa tadi, ya? Nak kongsikan screenshot dah sudah. Okey, kita balik sini lah, ya. Okey, sekarang ni kita tambah sikit dengan melihat apa dah? Kenapa yang ni mana? 7.40. 7.41, ya. Okey, kejap lagi. Kita masih lagi dalam fa'alta. So, apa yang kita boleh buat, kita kongsikan sikit saja dengan pembentukan kalimah fa'alta, ya, fa'alta. So kita sudah mengenal apa dia fa'alta tu. Sekarang ni kita buat pembentukan kalimah, ya. Pembentukan kalimah kita mulakan, kita boleh guna di bawah ni lah, ya. Pembentukan kalimah mulakan dengan 3 huruf akar. Ini sebenarnya jelas, ya. Fa, ain, lam. Okey, mungkin kita kecilkan sikit. Fa, ain, lam. So yang ni kita ketepikan dulu. Sekarang kita tarik dia balik, ya. Ni tepikan dulu. Okey, tak apa, kita padamkan dululah, ya. Okey. Fa, ain, lam di sini. Fa, ain, dan lam. 3 huruf akar. Macam mana kita nak mengenal 3 huruf akar? Okey, kalau itu kita gunakan second line lah, ya. Ialah di sinilah. Ambil arrow, iaitu ini fa, ini ain, dan ini lam. Itulah 3 huruf akar, ya. Kemudian yang membentuk kata dasar. Kata dasar apa kita buat? Kita gabungkan saja, ya. Fa, ain, lam ni kita gabungkan saja, ya. Dan kita letakkan baris dia. Fa tu kita baris atas. Okey, kita clearkan ni sebab dia mengganggu di situ. Kita boleh clearkan apa-apa drawing. Okey. Kita letakkan baris atas. Fa tu baris atas. Ain pun baris atas. Dan lam pun baris atas. Jadilah fa'ala. Okey. Fa'ala ni ialah kata dasar, ya. Dan kalau kita nak gunakan acuan pun boleh. Kalau tak nak guna acuan pun boleh. Formula dia senang saja, ya. Kalau daripada kata dasar,
untuk menjadikan kata terbitan fi'il madhi wazan 1, kalimahnya adalah kalimah yang sama. Itu formula dia, senang je. Ya. Kata dasar dengan fi'il madhi wazan 1 tadi kita dah terangkan, ya. Fa'alta ni adalah fi'il madhi wazan 1. Jadi dia sama je ejaan dia, ya. Kalau kita nak gunakan konsep apa? Konsep acuan pun boleh juga. Ya, sebab acuan dia pun fa'ala juga. Jadi kalau fa'ala gantikan fa'ala, dia pun jadi fa'ala lah. Ya. So maknanya ya, boleh kita guna acuan ataupun kita tak boleh, tak payah guna acuan pun tak apa, sebab ejaannya adalah ejaan yang sama, ya. Jadi itulah fa'ala. So fa'ala ni di sini kalau kita nak terangkan, dia adalah kata dasar. Kaf, alif, ta, dasar. Dal, alif, sim, ro. Kenapa tak ada satu pun, tak ada apa ni? Tak ada jam. Nak tengok jam. Sekarang 7.45 dah. Semuanya padam pula. Okey. Ini kata dasar bermakna melakukan saja, ya. Kata dasar ni mana dia melakukan saja. Dia tidak ada fa'il dan tidak ada masa, ya. So kita kata melakukan. Itulah dinamakan kata dasar, ya. Dia hanya ada kata perbuatan yang melakukan, yang asas saja. Yang mana berbeza apabila dia mengambil kata terbitan fi'il madhi, dia sudah ada fa'il dan ada masa. Jadi bila kita memberi makna kepada fa'il madhi itu, dia berbeza dengan memberi makna kepada kata dasar. Jadi di sini dia fa'il yang mustatir ni adalah seorang lelaki, ya. Dia lelaki. Kemudian dia ada elemen masa dah. Jadi masa dia adalah telah. Telah. Apakah perbuatan dia? Melakukanlah. Copy ke dia, bawa ke sini. Itu dia makna kepada fa'ala. Dia lelaki telah melakukan. Kalau kata dasar makna hanyalah melakukan. Itu yang berbeza, ya. So di konsep ni tuan-tuan dan puan-puan kena kemas, ya. Kena faham dia, ya. Jangan keliru, ya. Ejaan dia sama. Fa'ala. Okey. Kemudian dia nak jadikan fa'alat, ya. Tengok sini fa'alat, fa'alta. Ya, so apa kita buat? Fa'alta kita tambahkan fa'ala tadi dengan anta. Ya, sebab pelaku dia ialah anta. Kopi dia letak sini. Kita tambahkan dengan dhamir anta. Okey. Nun dengan ta. Inilah dhamir pelaku dia ialah antar, ya. Okey, so apa jadi? Fa'ala yang ditambah dengan anta, dia ambil ta sahaja. Dia ambil ta sahaja, ya. So jadi kalau kita ambil ini, kita gabungkan dia, letakkan di sini, ya. Bila kita bergabung, so kita buangkan jadi fa'alata, ya. Kita hamzah dia bukan mengambil anta, dia ambil ta saja, dia jadi fa'alata. Okey, mungkin kita bawa ke bawah sikit sebab bila kita nak besarkan nanti di hujung ni dia. So kita kita bawa dari sini.
Kita bawa ke bawah ni, okey. Okey. Ya. Jadi apa kita buat? Fa'ala tambah anta jadi fa'alata, buangkan satu space. Kemudian tetapi sebab tadi dhamir ta anta, fa'il ta tadi, lam kena disukunkan. Lam kena disukunkan, ya. Jadi kita sukunkan lam dia saja. Okey. Lam kena sukunkan, ya. Kenapa lam kena sukunkan? Kerana dia termasuk dalam kumpulan yang tadi, mana dhamir tadi? Dhamir kunna, ya. Dia termasuk sini, ya. Mana sini? Di mana huruf terakhir itu perlu disukunkan apabila fa'il itu adalah daripada dhamir anta. Jadi mengambil ta, huruf terakhir itu perlu disukunkan, ya. Itulah sebabnya kita sukunkan dia, ya. Lam tu kita sukunkan dia. Itulah pembentukan kalimah. Jadi kita besarkan sikit, ya, untuk tuan-tuan lihat proses dia tu, ya. Daripada fa'ila, mengambil kata dasar fa'ala, kemudian membentuk kata terbitan fi'il madhi wazan 1, fa'ala. Fa'ala bermakna dia lelaki telah melakukan, ya. So dalam bentuk besar ni mungkin kita boleh delete ni, kita bawa di ke atas. Okey. Jadi supaya dia satu line, ya. Okey, supaya dia nampak kemas sikit. Okey. Kemudian bila nak menambah fa'il, ta ni ialah mewakili anta. So kita masukkan fa'ala dengan anta, dia jadi fa'alata. Kita gugurkan hamzah qata' dengan nun ni, dia jadi fa'alata. Kemudian lam tu disukun, jadilah fa'alta, ya. Sama dengan ni, jadi kita boleh tandakan, ya. Yang kita bincangkan sekarang ialah tentang pembentukan kalimah fa'alata, ya, di dalam ayat tu. Inilah hasilnya daripada pembentukan, ya, kalimah. So bila kita sudah sempurna pembentukan kalimah tu, kita sudah boleh memberi terjemahan kepada dia, ya. So fa'alata, apakah terjemahan dia? So kita letakkan sebelah bawah ni terjemahan dia, ya. Okey, kalau sebab, ya, ini terjemahan dia, so kita colonkan dia. So apakah terjemahan tadi? Kita ambil tadi makna dia lelaki telah melakukan, ya. So apa kita buat? Kita tukarkan fa'il itu, ya. Sekarang fa'il dia anta. Jadi dia bukan lagi dia lelaki. So kita tukar ni kepada kamu, ya. Kamu lelaki, kamu kaf alif mim waw. Itulah terjemahan kepada fa'alta, ya. Fa'ala, dia lelaki telah melakukan, ya. Bila dia tu tak payah sebut seorang, fahamlah dia seorang lah tu. Kalau ramai, dia bukannya dia, mereka. Jadi di sini pun sama, ya. Kamu lelaki bermakna seorang. Kalau ramai, kamu semua. Itu membezakan bila kita menterjemahkan, ya. Itulah perkongsian kita hari ini. Sekarang 7.53, so kita kena berhenti di sini sebab selepas ni kita akan kumpulan muslimat kita akan mengadakan program tadarus, di bulan Ramadan. So kita berhenti di sini, kita boleh simpan dia. Saya rasa tak ada soalan kot, ya. Quite straightforward yang ni, ya. Naik ke atas sikit. Okey. Itu
perkongsian kita untuk hari ini. Kita simpan dia dalam print screen. Kalau dia mengganggu print screen tu, kita akan masukkan, buka live frame ni, ambil print screen sekali lagi, ya. Print screen. Okay. Supaya kita dapat simpan keseluruhan apa yang kita bincangkan hari ini, ya. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.